Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana dengan rahmat dan inayah Dia kita dapat bersama-sama pada hari ini di dalam program ini insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih pada tuan Pengerusi Majlis, seterusnya yang dikasihi Puan Hajah Dr. Daraya, Ahli Majlis MPP Zon 5, seterusnya penganjur Ummah Sentral, dan tidak dilupakan ahli panel kita Dr. Mazli, Dr. Asri, Ustaz Wanji dan hadirin dan hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini kita bersama-sama di dalam forum demokrasi vs politik. Betul? Politik vs demokrasi, okey. Dalam salah faham dalam memahami nas dan hubung kaitnya dengan Islam, ya. Jadi penganjur membawakan satu tajuk ini, tajuk politik vs demokrasi ini bukanlah untuk menunjukkan bahawasanya politik itu berlawanan dengan demokrasi. Tapi saja biasa tajuk-tajuk ni nak bagi hangat lah. Saya surat khabar kan, tajuk besar, kadang-kadang tulis kat bawah tu kurang kena-mengena dengan tajuk tu pun. Jadi tajuk nak bagi hangat je. Jadi sebenarnya tajuk ini adalah untuk dibahagikan dalam dua dimensi, ya, iaitu politik dan demokrasi, di mana politik dan demokrasi ini dirangkumkan dalam permasalahan soal salah faham dalam memahami nas-nas yang berkaitan dengan politik dan demokrasi ini. Yang mana kebanyakan masyarakat moden pada hari ini dalam isu demokrasi dan politik ini banyak mengambil teks-teks secara literal semata-mata dalam menerangkan teks-teks Islam secara literal semata-mata untuk menerangkan berkenaan dengan demokrasi dan politik ini. Maka pada hari ini penganjur membawakan kita 3 ahli panel yang insya-Allah berkaliber untuk menerangkan kepada kita, memberikan kepada kita beberapa pandangan, dan pihak penganjur ada menyediakan beberapa soalan untuk mereka untuk kita sama-sama melihat dalam tajuk yang dibentangkan pada hari ini. Maka sebelum kita bergerak lebih panjang berkayuh dalam forum ini, eloklah kiranya saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli forum kita, walaupun saya yakin kebanyakan antara kita sudah mengenalinya. Jadi yang pertama di sebelah saya ini Ustaz Wanji, nama penuh beliau adalah Wanji bin Wan Husin, berumur 30 tahun, mempunyai pendidikan di Jamiah Faruqiyah Pakistan dalam bidang Quran dan hadis, sudah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak, dan sekarang profesionnya bila saya tanya dia kata bebas. Saya tak pasti bebas macam mana tu. Mungkin beliau akan boleh menerangkan. Seterusnya ahli panel kita yang seterusnya adalah Dr. Datuk Muhammad Asri Zainal Abidin, berumur 41 tahun, telah berkahwin, mempunyai kelulusan ijazah di University of Jordan dalam bidang bahasa Arab, seterusnya mengambil master di USN dalam bidang pengajian Islam, dan seterusnya PhD di UIA dalam bidang Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Dan beliau berpengalaman pernah menjadi mufti di negeri Perlis dan aktif dengan Institut Ibn Qayyim beliau. Jadi seterusnya ahli panel yang seterusnya adalah Dr. Mazli, nama penuh beliau adalah Mazli bin Malik, berumur 38 tahun, berkelulusan ijazah di Mafraq Jordan, University Al-Ahlul Bait dalam bidang fiqh dan usul, seterusnya master di UN dalam bidang yang sama, dan PhD di UK di Durham jadi D-U-R-H-A-M, Durham, sebutannya Durham, dalam bidang political science, macam itulah. Dan beliau telah berkahwin, mempunyai 4 orang anak, dan kini profesi beliau adalah merupakan pensyarah di UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Jadi insya-Allah saya akan melontarkan beberapa soalan, dan kita punya forum pada hari ini mempunyai 3 round, 4 sebenarnya. Round pertama saya akan tanya soalan, dan round kedua saya akan tanya soalan lagi. Kemudian round yang ketiga akan dibuka kepada hadirin untuk bertanyakan soalan, dan round yang terakhir, round yang keempat adalah penggulungan. Maka setiap ahli panel pada round pertama dan round kedua diberikan masa 15 minit untuk setiap soalan. Seterusnya pada round yang ketiga 7 minit saja untuk satu soalan, dan round yang kelima 5 minit, round yang keempat 5 minit untuk satu penggulungan, insya-Allah. Jadi saya teruskan kita punya program ini untuk soalan yang pertama kepada Ustaz Wanji. Jadi Ustaz Wanji, jadi ada satu soalan. Baru-baru ni
Ustaz ada berwacana tentang tajuk demokrasi di Kelantan. Betul? Takut ni cerita orang reka-reka. Apakah ada model demokrasi Islam? Atau hanya kita mengambil demokrasi ni daripada barat semata-mata, lepas tu kita tacak-tacak jadi Islamik sikit? Jadi macam mana Ustaz? Mohon penerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Pengurusi ahli majlis Dr. Asri, Dr. Mazli, dan hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada hari ini kita bertemu di Padang ni yang atas ada bendera BN. Tapi walau bagaimanapun Alhamdulillah kita jumpa juga di sini nak bincang tajuk politik, lepas tu demokrasi kan. Anda pun tak tahu kenapa Anda dulu. Mungkin kerana Anda tak ada doktor. Dua orang ada doktor. Dua orang PhD. Anda pun PhD, Pondok Haji Dolah, Pasimah Kelantan. Tapi walau bagaimanapun insya-Allah lah tajuk ni menarik sebenarnya pasal demokrasi, dan benda ni selalu dibincangkan. Dan selalunya yang suka cakap pasal demokrasi ni Hizbut Tahrir, HT, tapi tiba-tiba ada juga di kalangan orang PAS, orang PKR, DAP mungkin tak bincang kot sebab nama parti dia pun memang demokrasi. Jadi anda pun pelik kenapa orang Islam dia suka bincang pasal benda sepatutnya dah selesai. Orang barat dia berfikir secara proaktif, orang Islam berfikir secara reaktif. Orang barat sudah fikir macam mana nak bina politik, accountability, credibility. Kita masih lagi bincang demokrasi ni halal ke haram. Ini problem orang Islam Jadi masa bila kita nak merintah dunia agak-agak? Wallahu a'lam. Kalau inilah pemikiran kita. Tapi bila sebut demokrasi, macam mana nak sebut? Ketatlah. Di politik ni dia tak statik. Dalam kita belajar fiqh pun dia ada al-thawabit dan al-mutaghayyirat. Benda yang terkekal, satu lagi bentuk yang berbeza-beza. Ya taghayyaru bi taghayyuril azminati wal amkinah. Dia tukar berdasarkan pada tempat, masa. Ada satu lagi al-aqwal kondusif yang diistilahkan oleh Dr. Mazhar dan akhir sekali jadi perbincangan dalam muktamar baru-baru ni. Tapi walau bagaimanapun politik ni bawah kategori al-mutaghayyirat, boleh berubah-ubah. Kalau kita tengok dalam nas, contoh Allah Ta'ala sebut dalam Quran, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka hingga tidak berlaku fitnah. Kalau kita baca dalam kitab Al-Furuq Imam Al-Qarafi, dia ada nyatakan tentang klasifikasi kepada dua. Yang pertama dia panggil Al-Maqasid, yang kedua dia panggil Al-Wasail. Maqasid tujuan, Al-Wasail wasilah, penghubung, elemen penghubung ataupun mekanisme lah, terjemahan mudah. Allah Ta'ala kata waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka hingga tidak berlaku fitnah. Perang ni mekanisme. Kalau kita pergi di Afghanistan, di Palestin, mungkin perang itu betul untuk menghilangkan fitnah. Tapi kalau di Malaysia, dia tak boleh perang, sebab kalau perang melahirkan fitnah. Tujuan perang untuk menghilangkan fitnah. Di Malaysia perang melahirkan fitnah. Salah dia punya tujuan. Jadi macam mana nak hilangkan fitnah? Cara nak hilangkan fitnah ni banyak cara. Antara adalah demokrasi. Demokrasi. Orang kata haram demokrasi sebab barat. Semua yang datang daripada barat tak semestinya haram. Kalau semua yang datang daripada barat maka haram. Ini satu problem yang besar bila kita nak hidup atas muka bumi sekarang. Semua yang datang daripada kafir ini tak semestinya haram. Ma la yukhalif nassan sahihan sarihan. Selama mana tidak bercanggah dengan nas yang sahih dan soreh. Bila sebut demokrasi, dia adalah satu mekanisme untuk kita nak menghilangkan fitnah. Kalau kita baca dalam kitab Maqasid Syariah Islamiyah wa Makarimuha Al-Alfasi, dia ada sebut tentang maqasid bagi politik as-siyasah syariah. Apa maqasid? Dia sebut 3 dalam kitab Al-Alfasi. Yang pertama disebut ihqaqul haqq. Yang kedua iqrarul adli. Yang ketiga tadbiru syu'uni ra'iyah. Yang pertama ihqaqul haqq, memberikan hak pada mereka yang berhak. Nabi SAW disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, fa innallaha a'ta kulli haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan hak kepada orang yang berhak.
Yang hak ini bukan semestinya orang Islam dia ada hak, orang bukan Islam pun ada hak. Jadi kita kena bagi hak pada mereka. Dalam hadis lain pula Nabi SAW disebut fa inna li sahibil haqqi maqalan. Orang yang ada hak kita kena bagi ruang dia bercakap. Ihqaqul haq, memberikan hak pada yang mereka berhak. Satu. Yang kedua iqrarul adli, mengakui keadilan. Keadilan ni dia bukan sekadar orang Islam dia buat, kadang orang bukan Islam ada melakukan keadilan. Ada orang Islam yang melakukan kezaliman, ada. Tidak, tak adalah nama BN. Yang pastinya memang ada orang Islam melakukan kezaliman. Itu hakikat yang kita kena tiba. Kita pergi kat Mesir, berlaku revolusi di Mesir sebagai contoh. Hosni Mubarak. Hosni Mubarak tu orang Islam. Tapi Islam dia tu dia buat zalim. Tapi kita tak nafikan ada orang bukan Islam yang adil. Raja Hafsyah sebagai contoh. Dia bukan Islam pada masa itulah. Walaupun masuk Islam lepas tu. Tapi yang pastinya Nabi Muhammad SAW mengakui keadilan dia. Ada orang bukan Islam yang adil, yang amanah, yang Allah Ta'ala sebut wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaih. Ada di kalangan ahli kitab kata Allah Ta'ala. Ayat ni merujuk pada Abdullah bin Salam. Pada masa tu Abdullah bin Salam belum masuk Islam lagi masa tu. Dia seorang Yahudi lah. Jadi Allah Ta'ala kata ada di kalangan ahli kitab yang kita bagi amanah duit yang banyak, dia boleh amanah dengan duit tersebut. Allah Ta'ala nyatakan maknanya iqrarul adli, mengaku keadilan yang dilakukan oleh manusia. Tak kira siapa, kalau adil kita kena hormat. Yang ketiganya Al-Fasi sebut tadbir syu'un ra'iyah, mentadbir balik urusan rakyat. Kata Al-Fasi, macam mana mekanisme untuk nak menjayakan tiga perkara ni? Mekanisme untuk menjayakan tiga perkara ni banyak cara. Zaman Nabi Muhammad ada cara dia, kemudian berlaku era perubahan pada zaman Muawiyah sebagai contoh, merebak sampai zaman era Uthmaniyah Turki. Kemudian datang era sekarang ada demokrasi. Demokrasi adalah mekanisme untuk melaksanakan tiga perkara. Jadi tak ada masalah sebenarnya kalau kita nak menggunakan demokrasi. Cumanya kita perlu ada demokrasi cara kita. Orang barat dah buat sebenarnya, tapi kita dia fikir macam itu barat, jadi tak payah tiru kot. Accountability, credibility, benda tu boleh dibuat dalam demokrasi, tak ada masalah apa pun. Tapi yang pelik kadang-kadang, sebagai contoh, bila ada orang nak isytihar harta, ada pula sebilangan maksud kata kita tak payah isytihar harta sebab benda ni tidak ada dalam nas. Pening tau, fikir rambut ni luruh sorak-sorak dia fikir. Macam mana dia boleh fikir macam tu kan? Apa masalah kalau kita nak isytihar harta, walaupun benda tu contoh je, tak tahulah kalau ada fakta Dr. Asri dengan mungkin Dr. Mazli boleh datang fakta tu. Tapi kalau tak ada sekalipun, tapi kalau benda tu baik, apa masalah kalau kita laksanakan? Sebab kaedah dalam Islam, al-aslu fil al-adat iltifatun ila al-ma'ani wal mabadi'. Asal perkara yang berkait lain daripada ibadat adat ni, dia kembali kepada al-ma'ani, maksud. Al-mabadi' prinsip. Kalau prinsip tu bagus, tafadhal. Jadi kita orang Islam sekarang ni kita tak boleh fikir dah demokrasi ni halal ke haram. Yang kita kena fikir macam mana kita nak bentuk satu demokrasi kita dan kita boleh pamerkan kepada negara barat, buktikan bahawasanya umat Islam punya demokrasi lagi baik daripada orang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Cuba okey, ada. Jadi terima kasih kepada Ustaz Wanji atas penerangan. Maka kita telah mendapat jawapan kita. Kita tak perlu memanjakan bicara demokrasi daripada barat tak boleh ambil dan sebagainya. Sebenarnya demokrasi ni sistem lah, mekanisme. Jadi macam orang cipta pisau lah. Kalau orang yang cipta pisau tu bukan orang Islam sekalipun, adakah kita tidak boleh guna pisau itu? Persoalannya kita nak guna pisau untuk bunuh orang secara tidak berhak atau bukan? Atau guna untuk potong sayur, bukan perkara bermanfaat dan sebagainya. Itu persoalan. Jadi moga kita bermanfaat dari tadi.